Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya kenyataan yang dikeluarkan dalam ceramah yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam program Jelajah Bicara Bangsa di Sekamat, yang mana dalam kenyataan beliau mengatakan bahawa mahu naik gaji bagaimana duit pun tak ada. Di sini beliau menyatakan bahawa Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat untuk menyemak semula gaji kaki tangan awam adalah sukar kerana kerajaan ketika ini sedang menanggung hutang yang besar. Kononnya mahu naik gaji pegawai kerajaan, mahu naik bagaimana, duit pun tak ada. Bayar hutang saja berbilion setahun, macam mana mahu naik gaji? Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun dalam ucapannya. So, saya melihat apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini adalah betul. Tetapi kita rakyat juga tertanya-tanya, perkara ini terjadi disebabkan apa? Ini adalah disebabkan oleh beban hutang yang ditanggung oleh kerajaan, yang mana suatu masa dahulu dipimpin oleh orang-orang yang salah. Kita boleh lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat sebagai Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri, pada tahun 1998 itu jumlah hutang adalah 103 bilion. Yang mana apabila Tun mengambil alih daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Tun dan juga Tun Daim Zainuddin ni, seperti mana di tepi ini, keseluruhan hutang sehinggalah beliau berhenti pada 2004 adalah 216 bilion. Ini adalah satu hutang yang dibuat oleh Tun semakin meningkat. Dan sehinggalah Tun Abdullah Ahmad Badawi, kita boleh lihat di sini hutang meningkat kepada 376 bilion, tetapi tidak separah apabila zaman Najib. Zaman Najib hutang semakin meningkat, iaitu 833 bilion. Tetapi yang paling parah kalau Tun nak bicara tentang isu rakyat hari ini, Tun harus melihat kepada siapa yang Tun sokong hari ini. Tun hari ini bersama dengan Perikatan Nasional, yang mana tidak sampai sepenggal pun, hanya 33 bulan. Kawan-kawan harus lihat ya, daripada Najib pegang 833 bilion, hari ini utang adalah meningkat kepada 1.5 trilion. Bermaksud di sini Tan Sri Medi Yassin telah pun membuat hutang bersama dengan mungkin Datuk Seri Ismail Sabri berjumlah hampir 700 bilion dalam waktu 33 bulan mereka memerintah. Jadi ini persoalannya. Hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan langkah yang cuba untuk dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak buat perkara itu hari ini, jadi bila? Kita tunggu hutang kita ini selesai. Hutang kita kemungkinan akan menurun sedikit ataupun akan meningkat sedikit. Jadi bila masa rakyat, kaki tangan awam mendapat impak, mendapat manfaat daripada kerajaan. Jika kita asyik daripada dulu, zaman Tun sehingga kini, kita asyik menyatakan kita ada masalah. Jadi saya rasa apa keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini adalah satu keputusan yang tepat. Kita tidak boleh menunggu dan menunggu. Kaki tangan kerajaan juga berhak untuk dinaikkan gaji. Sedangkan menteri-menteri sudah dinaikkan gaji. Mereka-mereka yang mempunyai kepentingan sudah mendapat imbuhan daripada kerajaan ataupun daripada apa yang berlaku dalam negara ini sepanjang kita ni merdeka. Kenapa penjawat awam kita nak menindas, mengecilkan gaji mereka, sedangkan kita lihat kemudahan-kemudahan pun tidak selengkap mana kita bagi kepada penjawat-penjawat awam, terutamanya penjawat awam yang rendah ini. Jadi hari ini saya rasa mekanisme yang mungkin akan dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memberi sedikit sinar kepada penjawat awam supaya gaji mereka memang harus dikaji. Ini gaji Perdana Menteri dah pun naik berapa puluh ribu. Gaji-gaji menteri yang mana mereka-mereka yang pegang jawatan hanya sebentar pun dapat pencen dan sebagainya. Ini penjawat awam yang nak berkhidmat sehingga umur 55, sehingga umur 60. Kenapa kita nak persoalkan? Kalau tu nak persoalkan itu tadi, itu yang saya persoalkan. Hutang negara ini dibuat oleh Perikatan Nasional paling banyaknya. Nombor 2-nya Datuk Seri Najib. Jadi nombor 3-nya Pak Lah. Ini semua adalah hasil daripada awalnya pemerintahan Tun itu sendiri. Tun sendiri yang membuat hutang pada awalnya semakin meningkat.
Kemana duit-duit negara ini pergi? Kenapa hari ini kita nak menoktahkan kemiskinan pun sukar? Karena hutang-hutang ini dibuat oleh pemimpin lama. Sekarang ini, pemimpin-pemimpin lama yang kaya raya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah kata, kalau mereka tak nak kembalikan duit negara, harta negara, maka bersedia untuk disiasat. Jadi pada saya, keborosan, ketirisan yang berlaku selama ini perlu kita hentikan. Apa yang kita lihat hari ini, usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak disokong oleh Tun, malah pergi menyokong Perikatan Nasional yang terang-terang mencuri duit rakyat. Kita lihat hutang negara yang di tepi ini. Kalau zaman Najib cuma berjumlah lebih kurang 833 bilion. Kalau hari ini hutang meningkat kepada 1,5 triliun. Ini menunjukkan hampir setengah daripada hutang Najib ini telah pun hilang, telah pun digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hutang-hutang negara meningkat, tetapi masalah dalam negara tak selesai. Asyik nak mengatakan kerajaan hari ini gagal. Hutang 1,5 triliun bukan kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah kerja-kerja orang-orang Tun sendiri. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kerajaan ataupun bersama dengan parti-parti yang berada dalam kerajaan waktu itu. Parti-parti yang ada dalam kerajaan waktu itu siapa? Dan hari ini, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Tun meroyan, Tun mempersoalkan. Tun adalah manusia yang mementingkan kepentingan dia, mementingkan politiknya, mementingkan kuasa politiknya. Rakyat nak hidup ke nak mati ke Tun bukan tahu. Tun nak mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan usaha yang baik, nak menaikkan taraf, nak menaikkan gaji kaki tangan kerajaan. Ini bukan masalah Tun. Masalah sekarang ini Tun ni hanya dengki. Tun sepatutnya menyokong tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mencari mekanisme yang boleh kita gunakan untuk menaikkan gaji kaki tangan awam ni. Tetapi ini tidak mempersoalkan dari mana nak dapat duit. Kalau kita nak menceritakan itu, daripada mana kerajaan Malaysia ni nak dapat hutang? Daripada mana kita selama ini berhutang sampai 1,5 triliun? Ini otak yang tak boleh pakai. Hari ini kita rakyat harus melihat bahawa inilah corak-corak orang seperti Tun ini yang mana rakyat nak mati, nak hidup, dia tidak peduli. Yang penting suku sakat dia, kaum kerabat dia boleh menikmati kekayaan yang ada di bumi ini. Lepas itu, bermain isu Malaysia ni orang Melayu punya dan sebagainya. Ini menaikkan, bermain dengan isu 3R, inilah satu-satunya cara dia. Padahal dia sendiri buta sejarah. Tun nak bercerita apa pun. Malaysia ini bukan milik satu kaum, bukan milik orang Melayu walaupun majoriti terbesar. Malaysia ini milik bersama sekarang ini kerana adanya nama wilayah Sabah dan Sarawak masuk bergabung membentuk Malaysia. Kalau bukan wilayah Sabah dan Sarawak berada dalam Malaysia ini, maka bolehlah Tun katakan Malaysia ini milik orang Melayu. Kita sekarang ini bergantung kepada apa yang telah pun dimuktamadkan oleh perlembagaan negara kita ini. Jangan Tun berbolak-belit menipu rakyat. Dah tua-tua nyanyuk pun nak menipu rakyat. Ingat apa? Nak muda hari ini bodoh, dah tak tahu nak melihat politik ini. Jadi dia gunakan orang-orang bodoh seperti Papa Gomo apa semua tu untuk nak bicara tentang masalah rakyat. Mereka ini siapa? Tokoh yang tak dipakai. Anak-anak muda banyak lagi yang lebih hebat daripada itu. Orang yang dah dibuang daripada kerja, jadi polis ambil rasuah, diguna oleh pakai Tun. Yang tak punya apa-apa pun dipakai sekarang ni. Yang penting dia bergayut lah. Dekat dahan reput ke, dekat rumput yang memang dah reput betul, dia tarik juga untuk dia nak menyelamatkan diri ke tebing. Inilah prinsipnya Tun ini. Dah dapat kuasa, dia balun balik orang. Jadi orang seperti ini tidak boleh diberi lagi peluang kerana dia menyusahkan rakyat Malaysia. So itu ulasan saya tak nak panjang-panjang berkenaan dengan isu Tun ini. Sekian, terima kasih.